Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Kelas kita hari ini PDPR online alah baru ya untuk sesi 2021. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini untuk anak-anak tahun 5, Ustazah nak pembelajaran kita hari ini untuk pelajaran Tauhid berkenaan dengan tajuk beriman kepada qada dan qadar. Okey, sebelum tu Ustazah nak perkenalkanlah dulu untuk buku teks darjah 5 untuk Tauhid. Okey, mari kita tengok. Okey, ini adalah terbitan tahun 2019 Dunia Ilmu Enterprise Sdn Bhd ya untuk buku Tauhid ni. Kemudian ada kata-kata pengantar, okey. Kemudian seterusnya ada sekapur sirih daripada Jawatankuasa buku teks. Okey. Ada doa belajar untuk sebelum dan selepas. Kemudian tajuk ya untuk buku teks Tauhid ni ada 3 sahaja. Itu tajuk pertama, beriman kepada qada dan qadar, mengandungi 4 unit, iaitu pengertian beriman kepada qada dan qadar. Kemudian pecahan dia 1.1, hukum beriman kepada qada dan qadar. Kemudian pecahan untuk 1.2, dalil beriman kepada qada dan qadar. Okey. Untuk unit kedua, maksud beriman kepada qada dan qadar. Dan unit ketiga, akibat tidak beriman kepada qada dan qadar. Okey. Seterusnya, unit keempat, hikmah beriman kepada qada dan qadar. Okey. Itu untuk tajuk yang pertama. Okey, tajuk yang kedua, bagi pelajaran yang kedua, hubungan doa dengan qada dan qadar. Memang kita nampak macam sikit je kan, tapi sebenarnya pecahan daripada setiap unit tu adalah banyaklah. Jadi kita tengok unit pertama, pengertian doa. Unit yang kedua, adab berdoa. Unit yang ketiga, waktu dan tempat mustajab berdoa. Dan unit yang keempat, ada 10 sebab mengapa doa tidak dimakbulkan. Okey, ini untuk tajuk pelajaran yang kedua lah. Okey, kita tengok pelajaran yang ketiga pula. Asmaul Husna. Okey, untuk tajuk Asmaul Husna ni ada 5 unit. Bermula daripada unit yang pertama, Ar-Rahman hingga Al-Mutakabbir, berakhir dengan Al-Jalilu hingga Asy-Syahidu. Kemudian selebihnya akan disambung untuk Asmaul Husna bagi tahun 6 pula. Okey. Okey, baiklah anak-anak, sebelum Ustazah nak kita berpatah balik untuk tajuk pertama ni, beriman kepada qada dan qadar. Okey, Ustazah nak tanya, beriman kepada qada dan qadar ni rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang keberapa ya? Okey. Rukun iman yang ke-6. Okey, yang pertama apa? Beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Yang ketiga, beriman kepada kitab. Dan yang keempat, beriman kepada Rasul. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Sesuailah untuk tajuk hari ini, beriman kepada qada dan qadar. Okey. Baiklah anak-anak, seterusnya cuba tengok halayan sebelah. Okey. Hari ini unit 1, pengertian beriman kepada qada dan qadar. Okey, cuba tengok, perhati, baca dan faham. Qada ialah, ni pengertian ni, qada ialah pelaksanaan. Pelaksanaan sesuatu perkara mengikut ketentuan Allah yang azali. Allah telah melaksanakan semua perkara ni
Bila? Sejak azali lagi. Sebelum kita dilahirkan. Sebelum kita ni lagi dah Allah dah laksana dah ketentuan ni terhadap semua manusia. Okey. Contoh. Okey. Contoh yang pertama, berlakunya kematian. Maknanya mati tu pasti. Semua orang akan mati. Kenapa? Sebab kita tengok dalam Al-Quran Allah kata, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Jadi pelaksanaan Allah tu semua makhluk akan mati. Okay. Cuma kematiannya berbezalah. Ada matinya kerana sakit, kerana apa? Maknanya setiap kematian tu bersebab. Okay. Yang kedua, memperolehi kekayaan. Maknanya Allah, pelaksanaan Allah tu, orang kata apa? Memang kekayaan tu memang ada. Memang telah wujud. Cuma terserah pada kita macam mana kita nak cari kekayaan itu ataupun macam mana kita nak kekalkan kekayaan itu. Contoh, kalau kita nak kaya, kita kena berusaha, betul tak? Kita kena berusaha, kena jujur. Kalau kita, contohlah kalau kita kaya, contoh, saya ambil satu je kalau berniaga. Kenapa? Kena jujur. Barulah kekayaan kita tu diberkati. Okay? Yang ketiga, berlaku kesusahan. Pelaksanaan Allah terhadap semua makhluk ni memang ada disertakan dengan kesusahan. Terserah pada kita macam mana kita nak keluar daripada kesusahan itu atau kita masih nak biarkan hidup kita susah je. Kalau kita nak keluar daripada kesusahan, cara dia macam mana? Kena usaha. Usaha, kemudian tawakal. Doa. Ada hubung kait tu. Okey. Kemudian yang ketiga, berlakunya jodoh bertemu. Berbalik kepada ciptaan Allah ni, Allah ciptakan setiap makhluk ni pasangan. Mesti ada partner. Kalau lelaki dengan perempuan. Macam tu. Jadi memang ini semua ni telah dilaksanakan oleh Allah ni daripada azali lagi. Setiap makhluk tu hidup berpasangan. Okey. Itu adalah contoh qada dan qada dari segi pelaksanaannya mengikut ketentuan Allah yang azali. Okey. Kita tengok pula dari segi qadar. Qadar ialah ketentuan. Ni. Ketentuan. Okey. Ketentuan Allah yang azali terhadap semua makhluk. Allah telah tetapkan. Okey, ketentuan ni ketetapan. Contoh dia. Pesakit meninggal dunia kerana demam denggi berdarah. Demam denggi berdarah ni adalah asbab kepada kematian dia. Okey, dia meninggal kerana demam denggi. Ada orang meninggal kerana kanser. Jadi nampak tak ada hubung kait dengan qada yang tadi? Berlaku kematian. Kenapa dia meninggal? Sebab dia demam denggi berdarah. Jadi qada dan qadar ni dia berkait rapat. Okey. Yang kedua, kekayaan. Okey, tadi Ustazah nak kamu tengok balik untuk dari segi qada tadi, pelaksanaan Allah tadi ada disebut kekayaan. Jadi kekayaan pada qadar pula ialah dia bagi contoh harta Abdul Rahman bin Auf kerana perniagaannya yang jujur. Kita tengok. Kalau kekayaan itu kita daripada sumber yang halal, kejujuran, amanah, maka akan berlakulah keberkatan dalam mencari harta. Okey. Contohnya bersedekah ke apa ke, maka kekayaan tadi akan diberkati. Adanya sifat jujur. Okey. Yang ketiga, disebabkan seseorang itu malas bekerja, kini beliau hidup dalam kesusahan. Okey. Tadi dekat qada tadi dia sebut kesusahan. Maknanya Allah telah melaksanakan pada semua makhluk tadi tu adanya kesusahan. Okey. Terserah pada kita kalau kita nak lari daripada kesusahan itu dengan cara kita ubah cara hidup. Kita bekerja, berusaha
Jangan hanya serah tunggu je orang datang bagi bantuan ke apa ke. Itu salah. Kita kena berusaha dan juga bekerja. Kena ubah cara hidup. Selebihnya kita serah pada Allah. Janji kita ada usaha nak ubah kehidupan. Okey. Yang keempat, pasangan yang bertemu jodoh pada usia muda. Inilah yang saya kata tadi, dekat kodok tadi dia ada sebut jodoh pertemuan. Ada orang yang kahwin di usia muda, contoh pasangan dia yang perempuan 30 lebih, 35 tahun, yang lelaki baru 20 tahun macam tu. Di usia muda ada yang kahwin umur 17, pasangan pun umur 18 macam tu. Itu orang kata jodoh. Telah ditakdirkan jodoh dia di usia tu. Okay. Ada orang yang kahwin sekejap 2-3 bulan kemudian pasangan dia meninggal. Maknanya sesuailah Allah kata dia ciptakan setiap manusia itu setiap makhluk tu berpasangan. Jadi penerangan kat sini ialah qada dan qadar ini adalah berkait rapat. Sebab tu kita selalu dengar orang sebut itulah qada dan qadar. Contoh, saya bagi contoh. Kenapa orang jiran awak tu meninggal? Dia sakit. Sakit apa? Sakit kanser. Maknanya Allah telah kata dia ni akan meninggal sekian-sekian. Kodahnya apa? Kerana kanser. Asbab dia tu kanser. Okey. Itu dari segi pengertian beriman kepada qada dan qadar lah. Okey. Seterusnya. Baiklah anak-anak. Kita tengok sikit ya untuk hukum beriman. Okey. Hukum beriman kepada qada dan qadar iaitu unit 1.1. Kita tengok hukum beriman. Okey, hukum beriman kepada qada dan qadar adalah wajib kerana ia termasuk di dalam rukun iman yang keenam. Yang tadi itulah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada hari kiamat, kemudian beriman kepada qada dan qadar. Termasuk dalam rukun iman. Jadi automatik dia akan jadi wajib. Okey, wajib ala kullil muslim. Setiap orang Islam wajib beriman. Okey. Jadi kita tengok balik dalil kenapa kita wajib beriman kepada qada dan qadar ni. Kita tengok pada dalil ayat Al-Quran ni, firman Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah Al-Qamar ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadari. Khalaqnahu biqadari. Okey, dia kata sesungguhnya kami menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut takdir yang telah ditentukan. Maknanya telah tertulis sejak azali. Belum kita ada kat dalam rahim tu dah tertulis dah. Kita nama siapa, kita hidup selama mana, bila tarikh kematian kita, hari apa, sekian, semua telah ditentukan. Itu sebab kita wajib beriman. Okey. Dalam tajuk beriman kepada qada dan qadar ni, Ustazah lebih suka kalau kita wajiblah tanya kepada diri kita sendiri, adakah setiap ujian yang kita terima tu kita reda ataupun tidak. Selalu orang sebut kau kena, selalu orang sebut inilah qada dan qadar. Kalau kita reda, alhamdulillah. Okey. Jadi qada dan qadar ni adalah telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak azali lagi. Okey. Ini untuk tajuk beriman kepada qada dan qadar. Okey. Untuk hari ini saya bagi 2 tajuk dahulu. Satu tajuk dahulu ya. Kemudian saya akan sambung lagi untuk minggu depan, sebab saya pun tak nak awak hari ni kan dah banyak online, jadi saya bagi penerangan sikit sajalah untuk hari ini. Okey. Jadi sedikit orang kata
kesimpulan lah daripada tajuk beriman kepada qada dan qadar ni ialah kita sentiasa menanamkan sifat sabar dan redha atas segala ketentuan yang berlaku. Kena sabar. Setiap ujian yang datang tu adalah takdir yang telah ditentukan. Qada dan qadar untuk kita semua. InsyaAllah kalau kita redha dan sabar, insya-Allah ada kebahagiaan ataupun kemanisan di hujung-hujung ujian itu nanti, insya-Allah. Okey. Saya akhiri pembelajaran kita hari ini dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga anak-anak semua sentiasa dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Okey. Bye bye.